Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam program Tuition Mada tingkatan 4 2023-2024 dalam subjek pendidikan Islam. Anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, Alhamdulillah. Jadi saya Ustaz Muhammad Saifuddin bin Hassan akan membimbing anak-anak pelajar macam mana hendak mendapat keputusan yang cemerlang, keputusan yang membanggakan dalam pendidikan Islam tingkatan 4, khususnya dalam kertas 1 pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan mata pelajaran yang mudah skor di peringkat SPM. Adakah ini kata-kata yang boleh kita realisasikan ataupun sekadar kata-kata di dalam laptop saya ini sahaja? Tapi sebenarnya pendidikan Islam ini memang merupakan mata pelajaran yang mudah skor di peringkat SPM sebab salah satunya kerana pendidikan Islam merupakan agama kita. Kandungannya apa yang kita telah pelajari dari sekolah rendah, dari sekolah menengah. Jadi kita berbalik kepada format instrumen peperiksaan SPM mulai tahun 2021, mata pelajaran pendidikan Islam. Jadi format dia jenis instrumen ujian bertulis kertas 1, kertas 2 ujian tilawah dan hafazan Al-Quran, bacaan hadis yang ini telah disentuh. Kertas 2 ini telah disentuh oleh Ustazah Nur Afifah. Jadi saya akan sentuh tentang kertas 1, ujian bertulis kertas 1. Jadi bilangan soalan yang akan ditanya di dalam kertas 1 ialah 5 soalan, 100 markah. Semua 5 soalan itu mesti dijawab. Markahnya ialah 100 markah. Wajarannya ialah 80 markah. Yang ini akan dijumlahkan oleh ustazah anak-anak sekalianlah di sekolah masing-masing. Tempoh ujian dia 2 jam 30 minit. Jadi masa yang diberikan oleh lembaga peperiksaan cukup untuk anak-anak pelajar menjawab soalan-soalan di dalam kertas 1. Baik, kemudian kita tengok format pentaksiran SPM ini, iaitu ia mencakupi buku teks tingkatan 4, tingkatan 5, DSKP tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Baik, seterusnya rujukan untuk penghasilan item ini, buku teks tingkatan 4, buku teks tingkatan 5 dan juga DSKP tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Jadi maknanya soalan-soalan yang akan ditanya di dalam kertas 1
pendidikan Islam ini tidak lari daripada tiga rujukan ini. Baik, kertas satu. Kita fokus kepada kertas satu, bahagian ataupun soalan satu, Al-Quran, soalan dua, hadis. Satu dan dua ini, Al-Quran dan hadis ini digabungkan dalam soalan satu. Kemudian soalan dua, akidah. Soalan tiga, fiqh. Soalan empat, sirah dan tamadun Islam. Dan soalan lima, akhlak Islamiyah. Jadi uh, lima bahagian uh, apa ni, lima bahagian yang saya uh, tunjukkan ini, itu Al-Quran, hadis, akidah, fiqh, sirah dan tamadun Islam serta akhlak Islamiah ini semuanya ditanya di dalam kertas satu pendidikan Islam. Ini secara terperinci. Kertas satu pendidikan Islam 2 jam 30 minit. Soalan satu 20 markah, soalan dua 20 markah, soalan tiga 20 markah, soalan empat 20 markah, soalan lima 20 markah. Baik, sekarang ini kita tengok kepada teknik untuk mendapat markah penuh. Teknik untuk mendapat markah penuh. Pertama, kita hendaklah membaca arahan. Arahan betul-betul. Dan pastikan kertas soalan yang kita dapat itu betul. Bilangan helaian kertas soalan yang mencukupi. Ini adalah asaslah. Mana-mana subjek pun sama. Bilangan muka surat kertas soalan yang betul dan masa yang diberi untuk menjawab. Kemudian kita boleh rancang masa untuk menjawab 2 jam 30 minit. Jadi setiap satu soalan 30 minit. Soalan satu 30 minit, soalan dua 30 minit, soalan tiga 30 minit, soalan empat 30 minit, soalan lima 30 minit. Kemudian tip untuk menjawab soalan subjektif. Sebab semua soalan kertas satu ni dalam bentuk subjektif. Pertama, teknik memahami soalan. Langkah yang pertama, fahami kehendak soalan. Fahami kehendak soalan. Langkah yang kedua, baca sepintas lalu semua soalan. Kita baca dulu sepintas lalu semua soalan. Yang ketiga, senaraikan fakta penting dan gariskan kehendak soalan tersebut. Jadi, murid-murid yang cemerlang ini, dia akan menggariskan fakta-fakta yang penting untuk supaya dia tidak lupa apabila dia menjawab nanti. Yang keempat, perhatikan soalan yang berbentuk larangan, aspek selain individu dan masyarakat. Sebab soalan-soalan inilah yang akan menjerat kita. Kalau kita tidak perhatikan dengan betul, mungkin kita akan menjawab soalan tadi tanpa kita mengambil kira dia nak soalan tadi, dia nak kepada individu ke, kesan kepada individu ke, hikmah kepada individu ke. Jadi bila kita jawab secara umum, maka mungkin jawapan kita itu tidak mendapat markah ataupun
tidak mendapat markah yang penuh. Yang kelima, jawab soalan yang senang dahulu. Eh? Kita jawab mana-mana soalan yang kita rasa boleh jawab kesemuanya. Yang senang dahulu. Mungkin ada orang yang dia suka menjawab kebak dahulu. Sebab bagi dia kebak ini bagi dia kebak ni adalah soalan yang mudah untuk dijawab. Sebab kebak ni dia banyak menggunakan KBKK, kemahiran berfikir, apa ni, panggil apa? Mengikut kreativiti kita, eh? Gunakan akal kita. Tapi jawapan tadi sesuai dengan kehendak soalan. eh. Ada murid yang dia kebak ni dia KIV dahulu. eh. Dia nak jawab selepas dia jawab soalan-soalan yang lain. Soalan-soalan yang berbentuk fakta ke, soalan-soalan yang uh, apa ni uh, berbentuk hikmah ke, dia nak jawab soalan-soalan begitu dahulu. Kebak ini dia tinggalkan. Eh? Dia bukan dia tinggal tak jawab langsung, maknanya dia KIV dahulu, dia akan jawab selepas semua soalan-soalan yang bukan kebak itu dia jawab kesemuanya. Barulah dia jawab kebak. Itu bergantung kepada murid itu sendiri. Tapi yang saya cerita di sini ialah benda yang basic, benda yang umum. Itu biasanya kita hendaklah jawab soalan yang senang dahulu, yang susah sikit barulah kita fikirkan kemudian. Selagi masa menjawab belum tamat. Dan yang terakhir, yang keenam, jawapan pendidikan Islam ini adalah dalam bentuk poin. Maknanya kita tidak perlu menjawab soalan pendidikan Islam ini, jawapan pendidikan Islam ini tidak perlu kepada karangan yang panjang. Dia hanya kita jawab ada isi, walaupun 3 patah perkataan pun, tapi ada isi, maka itulah jawapan dia, maka dapatlah markah. Jadi sebab itulah nanti saya akan terangkan selepas ini. Semasa hendak menjawab itu kita hendaklah letakkan tanda sempang. Maknanya jawapan kita itu adalah dalam bentuk poin, bukan dalam bentuk karangan, bukan dalam bentuk jawapan yang panjang. Kemudian kita akan tengok kata tugas, kata tugas soalan. Kata tugas soalan ini ialah digunakan untuk bertanyakan soalan-soalan. Jadi inilah kata-kata tugas yang ada di dalam soalan pendidikan Islam. Antaranya ialah apakah? Nyatakan, senaraikan, jelaskan, terangkan, huraikan perbezaan. Ini antara kata tugas yang selalu digunakan di dalam uh, soalan pendidikan Islam. Jadi apabila ada kata tugas apakah, jadi kita hendaklah memberi maksud dengan menggunakan ayat yang lengkap. Contoh biasanya, apakah ini ia digunakan untuk bertanyakan soalan, jawapannya tentang uh, istilah-istilah. Contoh, apakah maksud rasuah, apakah maksud perkahwinan. Jadi dia soalan kata tugas apakah ini, dia akan bertanyakan tentang maksud sesuatu.
istilah. Jadi jawapan murid hendaklah dalam bentuk ayat yang lengkap, eh, dan seeloknya murid-murid hendaklah mengingati maksud-maksud istilah tersebut yang terdapat di dalam buku teks. Ini yang lebih baik, lebih selamat untuk mendapat markah yang penuh. Ah. Yang kedua, nyatakan senaraikan. Kata tugas nyatakan senaraikan ini, ia biasa bertanyakan soalan tentang rukun-rukun, rukun-rukun apa ni haji, rukun-rukun umrah. Biasanya dia nak kepada apa ni jawapan yang pendek. Jadi kadang-kadang satu perkataan pun sudah memadai. Dua perkataan pun sudah memadai. Contoh, uh, senaraikan rukun-rukun haji. Jadi murid menjawab antaranya ialah wukuf. Wukuf. Jadi wukuf itu adalah walaupun satu perkataan ia boleh diterima. eh, Diterima sebagai jawapan bagi rukun haji. eh. Jadi kalau murid kata kalau saya jawab wukuf di Arafah itu tak ada masalah. Cuma saya nak ceritanya kalau dia jawab wukuf sahaja boleh diterima sebab wukuf itu sudah menunjukkan rukun haji. eh. Baik, yang kedua jelas, yang ketiga kata tugas jelaskan. Jelaskan ini jawapan dia mestilah tiga patah perkataan atau lebih. Eh. Ah, Contoh, ah, jelaskan ini biasanya dia akan tanya jawapan-jawapan yang panjang sedikit, panjang pun lebih kurang tiga patah perkataan, empat patah perkataan dan sebagainya. Jadi kata tugas jelaskan ni kita kena ingat ayat dia tiga patah perkataan apa ni atau lebih. Jangan jangan kita tulis satu perkataan sahaja. Jadi tidak memadai untuk mendapat markah yang penuh. Jadi penggubal soalan ini dia sudah tahu dah. Bila dia gunakan kata tugas soalan jelaskan, maknanya jawapan itu adalah tiga perkataan atau lebih. Jadi dia tak akan jadi contoh jawapan saya tadi tentang rukun haji, wukuf. Dah. Jadi kalau wukuf tu satu patah perkataan. Jadi tidak sesuai untuk jawapan bagi kata tugas jelaskan. Jadi kata tugas jelaskan ini biasanya jawapan dia nak tiga patah perkataan ataupun lebih. Nanti kita akan tengok di slide yang seterusnya. Kemudian terangkan, huraikan. Bila ada kata tugas soalan terangkan, huraikan, jadi saya minta lah, minta anak-anak apa ni, anak-anak sekalian supaya gariskan, terangkan, gariskan, huraikan. Sebab apa? Sebab jawapan bagi kata tugas terangkan ini, dia nak isi, dia nak huraian. Isi, kemudian campur kamus, iaitu kata hubung, kemudian huraian. Jadi bila kita gariskan, kita pun buatlah nota kecil apa ni tulis sikit isi campur huraian. Kita faham dah bahawa jawapan yang kita akan buat nanti tulis nanti adalah ada isi, ada kamus, ada huraian. Jadi saya harap anak-anak pelajar sekalian boleh tengoklah tentang kata tugas terangkan huraikan. Kemudian perbezaan, soalan perbezaan. Kadang-kadang dia nak perbezaan haji umrah, perbezaan haji umrah. Maka untuk memudahkan, untuk nampak smart, memudahkanlah
Jadi untuk anak pelajar buat perbezaan, maka buatlah jadual, buatlah kotak. Paling malas pun, paling malas pun garislah di tengah. Satu haji, satu umrah. Buatlah perbezaan. Jadi ini memudahkan pelajar nak melihat perbezaan yang dia sendiri yang buat. Baik, contoh soalan dan cara menjawab. Baik, kita tengok ayat Al-Quran ataupun hadis kefahaman. Larangan rasuah. Eh? Larangan rasuah. Baik, larangan rasuah ini yang kadang-kadang kita kena fokuskan. Eh? Antaranya ialah pengertian rasuah. Ini yang kita kena baca lah. Sebab turun ayat, ciri-ciri, contoh, langkah dan pengajaran. Ini yang kita kena fokuskan lah. Eh? Tentang larangan larangan rasuah. Ah, Baik, ini biasanya dia akan tanya, soalan yang ditanya ialah apakah maksud rasuah? Apakah maksud rasuah? Maka kita pun akan jawablah. Maksud rasuah ialah sebarang pemberian atau suapan yang bertujuan memalsukan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Kenapa lah? Kalau tak mau apa pun, ah, tak mau apa pun kena ingatlah. Ingat yang semakna dengan dia. Tapi untuk mengelakkan markah tercicir, apa juga. Jadi jawapan yang sebaiknya mengikut buku teks. Ini jawapan yang sebaik. Ikut buku teks. Ah, Jawapan boleh mengandungi dua hingga tiga isi. Ini terpulang. Ah, Menjawab soalan maksud atau pengertian dari segi istilah sahaja, kecuali diminta dari segi bahasa. Ah, Jaranglah berlaku. Eh? Ah, Apa ni soalan dia nak tanya dari segi istilah, dari segi bahasa, maksud dari segi bahasa dan maksud dari segi istilah. Jarang, jarang lah. Eh? Untuk pendidikan Islam ni jarang. Dia hanya tanya istilah terus. Maksud sesuatu, maksud istilah itu dari segi istilah. Bukan bahasa. Eh? Ah, Kemudian biasanya memerlukan satu isi saja kali dua markah. Markah penuhnya ialah dua markah. Jadi macam rasuah tadilah. Rasuah itu adalah satu isi dua markah. Ah, Ini sebab turun. Sebab turun ayat. Jadi kita kena ingatlah cerita dia. Cerita dia sebab turun ayat ini Ibnu Abbas. Cerita dia kita kena ingat. Jadi saya tak perlu terangkan di sini. Jadi apa ni anak-anak pelajar boleh baca dalam buku teks ataupun buku rujukan yang anak-anak pelajar beli. Jadi dua markah juga jelaskan sebab turunnya ayat di atas. Jadi kembali kepada kata tugas jelaskan tadi. Jadi tiga ayat ataupun lebih patah perkataan. Ayat yang lengkap dan sempurna. Kemudian pengajaran. Biasanya pengajaran ini biasanya ditanya untuk ayat kefahaman. Jadi bila ditanya contoh kerangkan, terangkan dua pengajaran ayat di atas. Jadi pattern kita nak menulis pengajaran ini
Jadi anak-anak pelajar boleh ikut yang ni. Kita hendaklah, kemudian jawapan, isi dia. Apa dia isi dia? Eh? Ha, Contoh kita hendaklah, kalau rasuah tadi, kita hendaklah menjauhi rasuah. Eh? Menjauhi perbuatan rasuah. Agar, agar ni kita panggil kata hubung. Kata hubung. Eh? Agar dikasihi Allah, agar terhindar daripada dosa. Contoh. Jadi pattern dia, kita hendaklah. Jadi kalau anak pelajar dan saya tak boleh kan, kalau saya nak buat, kita perlulah. Jadi jawapan saya mudah saja, ikutlah apa yang saya bimbing ini. Kita hendaklah. Ingat, kita hendaklah ini untuk pengajaran. Pengajaran ayat ke, pengajaran hadis ke, ataupun uh, iktibar ke tokoh ke, iktibar kerajaan Islam ke, kita hendaklah, cukup dah. Ha, tidak ada orang nak persoal dah. Kenapa pelajar ni suka kita hendaklah, kita hendaklah. Jadi pemeriksa tak tanya. Jadi anak-anak pelajar jangan risau, pemeriksa tak tanya. Jadi kita hendaklah, jawapan dia. Apa dia? Isi dia. Macam saya tadi tentang rasuah, kita hendaklah menjauhi perbuatan rasuah. Agar ataupun mungkin ayat yang lain supaya jadi dapat dapat pahala dan sebagainya. Eh. Jadi dapatlah dua markah sebab terangkan dia mesti nak isi, mesti nak huraian. Boleh inilah cara antara pengajaran ayat-ayat, pengajaran ayat rasuah tadi. Ah, Jadi anak-anak pelajar kalau sukar nak ingat ke semuanya, ingat isi sahaja pun mencukupi. Sebab huraian itu kita boleh pilih huraian itu. Jadi kita tengok, contohlah, kita hendaklah menunaikan solat dengan khusyuk. Kemudian yang belakang tu kita tak ingat. Kita kembali kepada sini. Eh? Ah, Kita nak ambil yang mana? Agar dikasihi Allah, supaya dikasihi Allah. Nampak? Jadi mudah. Mudah kita nak dapat markah penuh. Tadi huraian, cara nak menulis huraian. Sebab itu saya kata tadi macam uh, ayat apa ni pengajaran ayat itu, kita ingat isi saja, huraian itu kita boleh pilih yang sesuai dengan ayat isi kita tadi. Cara nak menulis huraian, isi kabus. Kabus ni kerana, agar, kabus. Ah, Apa ni, bagi, untuk, supaya, seperti. Campur huraian. Huraian di sebelah kanan ni. Mendapat keredaan Allah. Mentaati perintah Allah. Hidup diberkati Allah. Pilih. Pilih berdasarkan kesesuaian ayat lah. Jangan hentam saja. Eh? Boleh Baik. Ini yang saya cerita tadilah. Eh? Biasanya yang saya cerita tadi. Kemudian kita tengok cara menjawab soalan tajwid. Soalan tajwid. Pertama kita tengok maksud hukum. Adakah dia tanya hukum? Kalau dia tanya hukum, kita jawablah maksud hukum. Kalau dia tanya jenis-jenis hukum,
Ha? Yang ketiga, huruf-huruf dalam hukum. Kemudian cara bacaan. Contoh dia tanya, apakah maksud maksilah? Yang ni jawapan dia memang kena kena ingat dalam buku teks lah. Eh? Dalam buku teks. Nyatakan dua bahagian qalqalah. Eh? Qalqalah. Qalqalah apa ni? Uh, Sughra, kubra, akbar. Tiga bahagian qalqalah. Ha, tengok maksilah. Dia tanya tadi maksilah. Apakah maksud maksilah? Mak. Yang terdapat selepas huruf hak dhamir yang berbaris kasrah atau berbaris dhammah. Ini kena ingatlah. Kena ingat. Ini qalqalah lah. Tiga bahagian yang saya sebut tadi qalqalah. Mana awak ingat dua pun apa ni anak-anak pelajar ingat dua pun memadai dah saya rasa. Ha. Kemudian bidang akidah tentang contohlah ni. eh, Tarif ajaran sesat, ajaran yang didakwa, ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam. Jangan kita tulis ajaran Islam sedangkan hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tak boleh. Sebab ajaran sesat ni, ajaran itu didakwa sebagai ajaran Islam. Sedangkan hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau anak pelajar dah tulis dah ajaran Islam, tak boleh. Sebab dia bukan ajaran Islam. Kena ingat betul-betul tarikh ajaran sesat. Jadi contoh lagi apakah maksud haji? Maksud haji. Jadi bila ditanya maksud haji di sini, jadi kita ambil dari segi istilah. Tak perlulah bahasa. Melainkan kalau dia kata apakah maksud haji dari segi bahasa dan istilah. Barulah kita kena tulis maksud haji dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Sebagaimana saya sebut sebelum ni, jarang. Jarang kata maksud tu tentang sesuatu istilah itu dia tanya dari segi bahasa dan juga istilah. Melainkan kalau awak belajar di universiti lah, awak belajar di universiti, ambil bidang pengajian Islam, dia akan tanya lah, maksud haji dari segi bahasa, fil lughah, lughatan, wastilahan dan sebagainya. Ini dah, ini SPM. Jadi dia banyak tanya kepada istilah. Kemudian ni yang saya kata tadi yang awal-awal dahulu kita kena alert berkaitan dengan aspek sosial ke, masyarakat ke, individu ke. Jadi dia tanya di sini, jelaskan hikmah menunaikan haji dari aspek sosial, gariskan aspek sosial. Ataupun kalau kita ada pen, tapi saya tak pen apa? Pen highlight tu, kita boleh highlight kan aspek sosial. Hikmah dia, dia tanya hikmah menunaikan haji dari aspek sosial masyarakat. Jadi kita kena jawablah. Jelaskan. Kata tugas dia jelaskan. Jadi Buh Sempang saling mengenali sesama umat Islam walaupun berbeza bangsa dan negara. Hikmah menunaikan haji dari aspek sosial ni kita panggil kepala jawapan. Jadi format dia, cara nak menjawab dia ada kepala jawapan dan jawapan. Kepala jawapan ni peranan dia supaya kita tidak tertinggal aspek yang dia nak tu. Kalau kita kata dia nak dua hikmah, tulis dua hikmah
menunaikan haji dari aspek sosial. Jadi dia tak kata jumlah. Soalan dia ditanya jelaskan hikmah. Maknanya satu pun sudah memadai. Eh? Baik, nota dia. Ambil perhatian pada kehendak soalan. Pastikan calon gariskan aspek sosial supaya tidak terlepas pandang. Jawapan yang lengkap dan sempurna. Baik. Ah, dari segi senarai kan jenis-jenis akad. Jenis-jenis akad, pertukaran, kebajikan, perkongsian, agen, eh? bukan agen, agent, agent, eh? jaminan. Jelaskan dua perbezaan antara muamalah Islam dengan konvensional. Buat kotor. Macam ni pun tak apa dah. Supaya kita dapat bezakan muamalah Islam dengan konvensional. Jadi perbezaan ini dia mesti ada dua-dua perbezaan. Mesti ada ditulis kedua-duanya. Contoh, muamalat Islam bersumberkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Konvensional bersumberkan teori dan pemikiran manusia semata-mata. Baik, kalaulah pelajar ingat muamalah sahaja, konvensional tak tulis satu pun, kosong markah. Sebab dia nak perbezaan, tiba-tiba ada satu saja maklumat tentang perbezaan. Di sebelah satu lagi, di satu lagi tak ada perbezaan. Tak tulis apa-apa pun. Maknanya tidak ada perbezaan. Kosong markah. Contoh lagi. Kalau pelajar tulis, okey, muamalah Islam mengharamkan riba. Lepas tu di sebelah konvensional tu pelajar tulis mengandungi unsur judi dan gharar. Maknanya tak tally. Tak match kita panggil perbezaan itu. Maka dapat satu markah. Dapat yang sebelah muamalah Islam. Ah, eh? Tapi kalau tak tulis satu pun di belah konvensional maka kosong markah. Boleh jadi perbezaan ni mesti ditulis kedua-duanya dan mesti match, mesti tally perbezaan itu. Barulah dapat markah penuh. Betul-betul lah perbezaan itu. Kalau salah, tak dapat juga markah. Baik, ini panduan perbezaan hendaklah dibuat dalam bentuk jadual atau lajur. Mesti ada perbezaan, perbezaan dalam nilai atau aspek yang sama, maknanya setara. Dan sekiranya dalam bentuk ayat, gunakan perkataan sedangkan, manakala, tetapi. Baik. Kalau buat perbezaan di dalam bentuk ayat, cuma uh, saya tak sarankan lah. Kalau boleh perbezaan itu buat dalam bentuk apa ni, jadual, senang. Baik, cara menjawab hukum dan alasan mesti menggunakan istilah syarak. Sah, tidak sah. Tidak diterima jawapan kalau pelajar tulis boleh, tidak, mengapa. Tak boleh. Salah jawapan itu. Tidak boleh ada dua hukum dalam satu jawapan. Sah, kemudian slash, tidak sah. Salah jawapan dia. Sebab jawapan itu tidak tidak menepati. Sebab bila ada dua jawapan dalam satu hukum, maknanya pelajar itu sebenarnya tidak tahu hukum apa sebenarnya. Baik, kemudian sirah dan tamadun Islam. Contoh dia, kerajaan Abbasiyah.
Nyatakan dua khalifah kerajaan Abbasiyah yang terkenal. Jadi dua khalifah kerajaan Abbasiyah yang terkenal, tengok. Iaitu Abul Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffah. Eh? Ataupun Abul Abbas Abdullah bin Muhammad. Eh? Ah, Tak sampai Ali As-Saffah pun boleh. Jadi dia nak dua, bagilah dua. Kemudian jelaskan dua faktor kegemilangan kerajaan Abbasiyah dari aspek politik sosial. Jadi dia nak faktor kegemilangan, dua faktor, iaitu faktor politik, faktor sosial. Jadi dia dah bagi dah siap-siap politik dengan sosial. Jelaskan. Jadi ayat yang difahami lebih daripada tiga ke atas. Patah perkataan. Eh? Ini jawapan dia lah. Ini dalam buku teks. Politik dengan sosial. Eh? Jadi ambil satu politik, ambil satu sosial. Kemudian keunggulan tokoh. Keunggulan. Biasanya untuk tokoh ni dia akan tanya riwayat hidup ringkas. Tokoh mazhab. Contoh di sini tokoh apa? Al-Imam Abu Hanifah. Mungkin dia tanya riwayat ringkas. Dua markah. Iaitu apa ni? Jelaskan apa ni? Nyatakan riwayat ringkas. Apa ni? Contoh, dia kata riwayat ringkas. Jadi anak-anak pelajar boleh ambil sama ada nak ambil nama penuh. An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi ataupun An-Nu'man bin Thabit pun boleh. Tarikh lahir 80 Hijrah di Kufah. Tarikh wafat 150 Hijrah. Kunyah dia. Kunyah. Saya tak sarankan anak-anak pelajar tulis gelaran. Kunyah ini bukan gelaran. Kunyah ni dia lebih kepada panggilan. Gelaran ni tak tahu soal. Tapi untuk elok kan selamat tulis kunyah. 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 Kunyah ini ialah nama seseorang yang dimulakan dengan perkataan Abu ataupun Ummu. Sebab itulah kunyah Imam Abu Hanifah ni, An-Nu'man bin Sabit ni ialah Abu Hanifah. Ingat, kunyah Abu Hanifah. Itu satu markah. Eh? An-Nu'man bin Sabit, satu markah. Dua markah. Boleh. Terpulanglah. Yang penting biasanya dia nak 2 poin. Jadi pilihlah yang mana rasa sesuai. Cepat ingat dan sebagainya. Baik, cara menjawab riwayat hidup tokoh ni nama penuh, tarikh lahir, tempat lahir, kepribadian. Cumanya, okey, saya apa ni? Kembali balik. Kalau anak pelajar nak tulis kepribadian, tulis satu saja. Jangan ambil dua, jangan ambil dua, jangan ambil tiga, semua. Kalau bab kepribadian, ambil satu. Guru yang tersohor, ambil satu. Dapat dua markah. Jadi kalau ambil contoh, guru yang tersohor, Hamad bin Abi Sulaiman, Atha bin Yasar. Jadi kalau dua-dua itu ditulis untuk jawapan ni, maka dia hanya dapat satu markah sahaja sebab dia dalam aspek yang sama. Jadi kita kena ambil berbeza. Kepribadian satu, kunyah satu ke, ataupun nama penuh satu, ataupun guru yang tersohor satu.
barulah dapat 2 markah. Itu skema biasanya lah. Skema. Baik, kemudian cara menjawab sumbangan tokoh pun sama. Mazhab tersebar di mana. Nama apa mazhab? Saya rasa ah, yang mungkin anak pelajar ingatnya Imam Asy-Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i, Imam Malik, mazhab Maliki. Cuma kalau Imam Abu Hanifah ni cuma dia beza sikit sebab nama dia lain sikit. An-Nu'man bin Thabit. Mazhab dia mazhab Hanafi. Kemudian Imam Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Jadi mazhab Hambali. Jadi yang nampak mudah ingat sikit ialah Imam Malik, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Murid yang terkenal sumbangan ni, murid yang terkenal kalau Imam Malik, murid dia ialah Imam Syafi'i. Nampak? Kalau Imam Syafi'i, muridnya yang terkenal ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kita ingat macam itulah. Senang. Baik. Terangkan dua iktibar contoh soalan daripada keunggulan tokoh Imam Asy-Syafi'i. Iktibar. Sebagaimana yang saya sebut tadi. Jawapan bermula dengan kita hendaklah pun boleh, tak ada masalah. Ataupun mungkin kadang-kadang kita kata umat Islam lah. Boleh juga. Tapi kalau kita nak kata kita hendaklah pun boleh, tak ada masalah. Kita hendaklah isi, kemudian kabus, kemudian huraian. Contoh, kita hendaklah mencontohi kegigihan dan kesabaran imam mazhab dalam menuntut ilmu sebagai bukti kecintaan terhadap ilmu. Kita hendaklah mengamalkan ilmu yang dipelajari supaya ni kabus hidup diberkati Allah. Sebab apa? Sebab apa kena ada isi huraian? Sebab kata tugas dia tu terangkan. Terang. Ini dalam bahagian akhlak pula. Khauf dan roja. Khauf dan roja. Roja. Jadi kita je rojak ni kalau boleh rojak ada koma atas lah. Jangan REJA sahaja. Jadi nampak raja lah. Sedangkan rojak sebenarnya. Apa maksud khauf? Maksud rojak? Jadi semuanya jawapannya ikut buku teks lah, senang. Jelaskan dua cara mendapatkan khauf. Jelaskan dua cara mendapatkan khauf. Semuanya ada dalam buku teks. Baik, saya dah masuk sikit dalam teknik menjawab soalan kebat. Kebat. Okey. Kebat ni dalam kertas satu Pendidikan Islam SPM sekalipun biasanya ada 5 soalan kebat. Satu soalan kebat 4 markah. Jadi 4 kali 5 20 markah. Jadi kalau anak-anak pelajar nak mendapat cemerlang dalam pendidikan Islam mestilah dapat. Antaranya dapat menguasai kebat. Baik, kebat ni markah dia standard. Isi 1 markah, huraian 1 markah, huraian lengkap 1 markah, kesimpulan 1 markah. Dia standard. Isi 1 sahaja kita kena tulis. Tak perlu tulis banyak. Baik, tengok. Bina ayat ikut kehendak soalan. Isi dia tanya tentang apa? Dia tanya tentang apa? Kalau dia tanya mengapakah uh, masyarakat Islam masih melakukan dosa, sedangkan eh, sedangkan apa ni
apa ni, mereka percaya kepada kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai nama al ar-raqib, contoh ar-raqib, eh baik, mengapakah maknanya, dia nak apa, dia nak sebab apa? Ha, kalau orang utara kata awal, sebab apa awal, macam itulah, jadi kita isi kita faktor, sebab, jadi dilarang membina ayat jawapan dengan menggunakan ayat yang sama dengan ayat soalan atau ayat kenyataan untuk mengelakkan markah kosong. Jadi kita jangan tulis tulis balik stimulus itu. Eh? Huraian. Macam mana nak buat huraian? Mulakan dengan perkataan contohnya seperti, atau sambung ayat dengan kata hubung suka, supaya untuk kerana agar, atau kabus kerana agar bagi untuk supaya. Dilarang sambung ayat dengan kata hubung. Ini kan ambil perhatian. Ha, kita buat isi, kemudian dan, selain itu, di samping itu, serta juga seterusnya. Jadi sayang, aku apa ni, dia jadi apa ni, isi bertambah. Eh? Ah, Markah tak boleh bagi, boleh. Huraian lengkap. Mulakan dengan perkataan kesannya hal ini dapat, hal yang demikian, atau sambung ayat dengan kata hubung suka kabus. Dilarang sambung ayat dengan kata hubung, dan selain itu di samping itu, macam yang di atas itulah. Kesimpulannya gunakanlah pattern yang biasa pun tak apa. Kesimpulannya, kita hendak isi, kemudian kabus, seterusnya. Boleh. Ataupun ada pelajar yang buat oleh itu, boleh. Kesimpulannya oleh itu pun boleh. Jadi, jadi markah atau kebak kita itu kebak yang tersusun, dapat markah penuh. Yang penting kebak itu mesti dibuat dalam satu perenggan. Yang ini tidak boleh dibuat dalam bentuk poin kebak ni. Dia mesti dibuat dalam bentuk satu perenggan. Nah, ini contohlah. Contoh. Contoh. Kemudian isi dia kuat kuasa undang. Huraian dia contoh denda, huraian lengkap, kesan masyarakat lebih berwaspada, kesimpulan kita hendak. Ini contoh. Baik, yang ni tulisan jelas apa semua ni, saya rasa saya tak perlu highlight sangat lah. Pelajar yang suka menulis kecil tu, tulisan kecil tu besarkan sikit. Kadang-kadang ustazah ni dia lah bomok dah. Jadi besarkan sikit tulisan. Jadi tak rugi sebenarnya. Baik, jangan guna pen merah, pen hijau dan sebagainya. Jangan guna lorak kita lah. Guna bahasa standard. Jangan guna perkataan ringkas. Jawapan mesti kemas, tak perlu guna liquid dan sebagainya. Baik, ini semua. Baik, jika ada soalan tertinggal, tulis nota. Soalan 2C1 di muka surah akhir. Jangan dipadam jawapan yang ragu-ragu. Mana tahu kok itulah jawapan yang betul. Baik, ini cara dia. Tulis, garis 3 garisan. Satu, dua, tiga. Tiga, kolom pertama, tiga, satu. Kemudian untuk tiga dua, tulis dua saja. Nampak? Ini contoh yang saya bagi. Jadi, sempang dia. Atas tu dua adat menjaga alam sekitar itu ialah kepala jawapan. Kemudian sempang jawapan dia. Buat secara point. Itulah cara dia.
Kemudian yang bawah sekali tu, kebak, cara kebak. Contoh kebak. Kebak dia tak perlu dah kepala jawapan. Jawab terus. Isi, bagi jawapan terus. Boleh. Eh? Jadi inilah ah, awak apa ni, kalau anak pelajar ikut yang saya apa ni bentangkan ini, tak ada masalah. Tak ada orang nak bersoal apa ni, ni format apa. Ini cara yang bersistematik. Ah, jadi sekadar itulah. Sekadar itulah untuk kali ini, pada sesi ini. Kalau ada ruang dan masa, insyaAllah kita boleh bertemu lagi di sesi yang akan datang. Jadi segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kurang itu, kelemahan itu adalah datang daripada saya sendiri, insan yang diberi nama Muhammad Saifuddin bin Hasan. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.